Seperti korang tahu yang baru-baru ni Redmi telah melancarkan Redmi K40 series. Ada Redmi K40, Redmi K40 Pro dan juga Redmi K40 Pro Plus. So antara ketiga-tiga varian tu memang ada perbezaan lah. Untuk yang K40 dia gunakan Snapdragon 875 which is consider sebagai chipset kelas flagship tapi kelas budget punya lah. So dia atas sikit lah berbanding dengan 865. Dan untuk yang Pro dan juga Pro Plus dia gunakan Snapdragon 888 yang sama je macam Xiaomi Mi 11 ni kan. So dia memang level-level flagship yang terbaru lah untuk chipset kan. Untuk dia punya GPU pun menggunakan Adreno 660. So dari segi performance tu memang top notch lah untuk yang Pro dan juga Pro Plus. Tapi aku rasa antara ketiga-tiga varian Redmi K40 tu paling tertarik sekali aku rasa adalah Redmi K40 Pro. Memandangkan kita tahu yang sebelum ni kalau kat China dilancarkan Redmi K30 series, Redmi K30 Pro bawa masuk Malaysia ataupun global dia jadi Poco F2 Pro. So kemungkinan juga kalau Redmi K40 Pro dia bawa masuk Malaysia, mungkin dia akan jadi sebagai Poco F3 Pro pula. Sebab baru-baru ni ada laporan daripada media yang dikongsikan melalui website mengatakan bahawa Redmi akan dijenamakan semula dekat pasaran global sebagai Poco. So ya, aku jangkakan untuk Redmi K40 Pro mungkin akan jadi sebagai Poco F3 Pro ataupun nama lain lah, tak tahulah nama apa Xiaomi akan pilih nanti kan. So ya, memang akan jadi Poco lah. So untuk yang Redmi K40 Pro, kalau kita nak bandingkan dengan Redmi K30 Pro ataupun so-called dekat Malaysia dipanggil sebagai Poco F2 Pro, memang banyak lah dia punya penambahbaikan. Ada juga kekurangan dia sedikit kalau kita nak bandingkan dengan Poco F2 Pro. Yang pertama sekali adalah dari segi harga tau. Kalau korang tengok harga yang dijual untuk Redmi K40 dekat pasaran China, starting price dia adalah RM1,200 kalau kita convert lah duit pada China kan. Seriously memang murah gila. Dan untuk yang Redmi K40 Pro pula dia dijual dengan harga bermula RM1,700. Still consider murah, bawah RM2,000 kot untuk specs yang memang cukup padu. So dari segi specs tu nanti aku akan mention lebih lagi. Untuk yang Redmi K40 Pro Plus pula dia dijual dengan harga bermula RM2,300. Memang consider sangat-sangat murah untuk specs yang dibagi kepada tiga-tiga varian tu. So ya, Redmi K40 Pro RM1,700. So macam kita tengok Poco F2 Pro kat Malaysia sebelum ni pun harga rasmi dia sekitar RM2,000 ke RM2,200 macam tu kan. Untuk yang harga promo RM2,000 lah kan. So masa 2020 harga bawah RM2,000 macam Poco F2 Pro dengan Snapdragon terbaru dengan specs dia memang cukup padu jugalah, walaupun ada juga kekurangan dia dari segi mono speaker dan juga tak ada refresh rate yang tinggi. Still consider bagus. Kekurangan dia banyak lah F2 Pro ni, tapi untuk Redmi K40 Pro dia dah bagi banyak improvement lah. Dari segi screen, yang pertama sekali adalah screen jenis Super AMOLED yang ada refresh rate sehingga 120Hz. So aku jangkakan pilihan refresh rate dia tu ada dua saja, 60Hz dan juga 120Hz seperti mana yang Xiaomi bagi pada Mi 11 ni. Paling penting sekali adalah untuk Redmi K40 Pro tu dia tidak menggunakan skrin jenis melengkung macam Mi 11 ni. Mi 11 ni macam dia nak fokuskan lebih kepada phone-phone yang nampak premium lah, nampak mahal lah. Sebab yalah kalau skrin jenis curve macam ni orang akan nampak macam wow, mesti phone ni mahal kan, padahal bawah RM3,000 saja kan. So untuk yang Redmi K40 Pro tu aku suka disebabkan oleh dia menggunakan skrin jenis flat. In terms of rekaan pun sebenarnya dia dah ubah berbanding dengan Redmi K30 Pro. Untuk Redmi K40 Pro rekaan dia gunakan punch hole display pada bahagian tengah yang nampak lebih kecil lah berbanding dengan kebiasaan punch hole display yang digunakan pada smartphone sekarang ni kan. Dengan adanya punch hole display tu sebenarnya dia boleh meletakkan IP53 water and dust resistant berbanding dengan Poco F2 Pro yang tak ada IP rating langsung sebab dia gunakan pop-up selfie camera 20MP. Benda kedua pula adalah Redmi K40 Pro hadir dengan stereo speaker, manakala untuk Poco F2 Pro sebelum ni hanya mono speaker saja kan. So itulah antara dia punya penambahbaikan. Tapi malangnya walaupun Redmi K40 Pro gunakan stereo speaker, dia dah buang earphone jack 3.5mm seperti mana yang ada pada Poco F2 Pro. Dan benda ketiga pula adalah dari segi chipset dia. Seperti kita tahu yang untuk Redmi K40 Pro dia gunakan Snapdragon 888 yang terbaru dengan Adreno 660. So untuk performance wise tu memang kita akan dapat lah dia punya hasil tu memang sangat bagus. Itu dia penambahbaikan yang Redmi letakkan pada Redmi K40 Pro. Dan kelainan yang Redmi bawakan untuk Redmi K40 series obviously lah dari segi rekaan kamera dia, which is untuk rekaan kamera dia memang sama je macam Xiaomi Mi 11, cuma sedikit perbezaan dari segi kedudukan lensa kamera dia. So untuk yang Redmi K40 Pro dia punya lensa kamera macam memanjang ke bawah, tapi untuk Mi 11 dia punya lensa kamera macam lebih teratur sedikit lah. Tapi aku rasa macam kalau tengok sebelah-sebelah tu lebih kurang je dia punya rekaan kamera. So itulah rekaan kamera ataupun rekaan yang
Redmi ataupun Xiaomi bawakan untuk smartphone terbaru diorang kan. So memang berbeza lah daripada Poco F2 Pro ataupun Redmi K30 series yang sebelum ni. Rekaan kamera dia bulat macam ni. Aku rasa antara kedua-dua rekaan kamera ni, aku lebih prefer lah rekaan kamera yang ada pada Xiaomi Mi 11 ataupun Redmi K40 Pro. Dalam banyak-banyak kelebihan ataupun penambahbaikan yang Redmi letakkan pada Redmi K40 Pro, sebenarnya ada juga dia punya kekurangan dia lah kalau kita nak bandingkan dengan dia punya previous model Redmi K30 Pro ataupun dekat pasaran Malaysia kita gelar sebagai Poco F2 Pro kan. So yang pertama adalah dari segi dia punya bateri. Untuk Redmi K40 Pro dia gunakan bateri sebesar 4520 mAh, manakala untuk Poco F2 Pro yang sebelumnya dia gunakan 4700 mAh. So kat situ korang boleh nampakkan yang downgrade sedikit lah kat situ untuk Redmi K40 Pro. Dan seterusnya adalah dari segi fast charging. Sebenarnya untuk Redmi K40 Pro dia ada upgrade 3 mAh saja, iaitu 33 watt, manakala untuk yang Poco F2 Pro dia just gunakan 30 watt saja. So on paper kalau tengok dia punya kepantasan charging tu memang kita boleh nampak lah yang Redmi K40 Pro punya fast charging lagi laju sebab dia punya bateri lagi kecil, manakala untuk yang Poco F2 Pro dia slow sikit lah sebab dia gunakan bateri lebih besar kan. So itu je lah dia punya pros and cons kat situ. Cuma ya, aku rasa better bateri lagi besar lah. Perkara terakhir sekali adalah dari segi dia punya keupayaan kamera ataupun dia punya specs kamera tu sendiri. Seperti kita tahu yang Poco F2 Pro dia gunakan quad kamera tau, tapi untuk Redmi K40 Pro dia just gunakan 3 kamera saja, which is sama je macam Mi 11. Cuma dia punya kamera tu memang berbeza sedikit lah sebab dia gunakan 64 megapixel kamera utama, 8 megapixel ultrawide dan juga 5 megapixel kamera makro. So kat situ macam ada downgrade sedikit lah kalau kita nak bandingkan dengan Poco F2 Pro punya kamera, which is dia gunakan quad kamera 64 sama juga, cuma dia punya ultrawide dia adalah 13 megapixel lah untuk Poco F2 Pro. Dia punya specs tu kita boleh nampak kat situ yang ada pros and cons kat situ lah. Dan aku tak pasti sama ada image processing yang ada pada Redmi K40 Pro akan lebih bagus berbanding dengan Poco F2 Pro atau tidak. Manakala untuk rakaman video, Redmi K40 Pro masih boleh rakam video sampai 8K tapi 30 fps saja, tiada 24 fps. Untuk Poco F2 Pro dia ada dua pilihan, iaitu 24 dan juga 30 fps lah. It's not a big deal sangat lah pasal rakaman video. Aku rasa pasal image processing, pasal outcome gambar tu sendiri yang memainkan peranan pada penting sekali lah untuk sebuah kamera tu kan. Sebenarnya untuk Redmi K40 series, ketiga-tiga model tu menggunakan skrin yang sama, rekaan yang sama, bateri yang sama, fast charging semua sama saja untuk bahagian spesifikasi dia. Cuma dua saja perbezaannya dari segi chipset yang aku sebut awal tadi dan juga dari segi dia punya kamera utama dia lah. Untuk K40 dia gunakan kamera utama 48 megapixel, untuk yang Pro gunakan 64 megapixel dan untuk yang Pro Plus dia gunakan 108 megapixel kamera utama. So itu saja perbezaan antara ketiga-tiga model tu, lain-lain semua sama saja. So ya, kita just nantikan sama ada Redmi K40 Pro akan dibawa masuk ke Malaysia, akan jadikan sebagai Poco F3 Pro ataupun tidak kan. So aku harapkan akan jadi sebagai Poco F3 Pro lah kan. So at least dia mungkin akan jadi macam satu harapan barulah untuk flagship killer tahun 2021 kan. So dengan harga bawah RM2,000 sekaligus specs dia memang aku rasa memang cukup-cukup padulah. Ada fast charging 33 watt, dia punya screen support AMOLED 120Hz lagi, bateri sebesar 4500 mAh yang aku rasa cukup bagus dah pun. Kamera tu okey lah untuk specs kamera dia kan. Dengan harga bawah RM2,000 boleh consider jugalah kan. Dari segi harga tu kalau kita convert dari Malaysia ke China sekitar 1700 lah untuk Redmi K40 Pro. Kalau dia bawa masuk Malaysia pun mungkin aku jangkakan sekitar RM2,000 macam tu, lebih kurang macam Poco F2 Pro jugalah harga dia. Korang rasa berapa harga dia? Korang boleh kongsikan dekat bawah komen untuk Poco F3 Pro, misal kata kalau masuk Malaysia lah kan. So ya, itu saja untuk video kali ini mengenai perkongsian aku first impression pasal Redmi K40 series. Dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Like, komen dan share video aku, subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi live video. Assalamualaikum, bye.